Selamat petang semua. Selamat petang Yuan. Mana yang lain ni? Kenapa macam sikit je hari ni? Baru 32 orang. 32 orang. Selamat petang Yuzwan. Selamat petang Zuyau. Kenapa dengan saya punya? Kejap ah. Saya punya ni kenapa? System heavy. Close. Okay. Siapa yang menggunakan laptop ataupun komputer, sila on komputer masing-masing. Siapa yang menggunakan handphone macam biasa, pastikan ada perisian Python anda. Tiga orang. Namanya. Andrew, Anzenshuan, Anzijan, Chupesan, Chinzirong, Chunjinyi, Chrisley, Christine, Darren, Desmond. Desmond, 2B1 berapa orang? Go Zinhao, Hemming Hong, Zuyao, 2A1. Siapa yang tak masuk? Zuyao. 18. Tak masuk kenapa? Tak sihat ke? Ada yang demam ke? Ada yang demam tak semalam punya cucu? 34. 35. Okay lah. 35. So, 35 dengan saya kan 34. So, 6 orang tak datang. 2A1. 15 ramainya. Tak ada. Siapa dia Desmond? 2B1? Yang tak ada ni yang tak sihat ke apa? Aduh. 2B1. Okay lah. Kita tak payah tunggu dia orang. Sebab ramai sangat. 15 orang, 5 orang tak hadir. Kahrul, Ruzian, Josephine. 3 orang. Honzuanzi, Angisin, Josephine. Anhuat. Anhuat kenapa Zuyau? Tak sihat? Honzuanzi tak hadir. Honzuanzi kenapa? Adakah lupa macam semalam? 017 541. Sekejap nah, yang lain tunggu kejap. 541 908. Kau tak pick up.
Ang Howard tak tahu. Okey lah. Okey. Okey, sekarang ni kita dah belajar, kita sambung balik Python kita. Kita sambung balik Python. Okey, sebelum ni kita dah belajar pasal integer. Betul tak? Ingat tak lagi? Tan Zuyao? Tak tahu. Okey, sebelum ni kita dah belajar pasal integer. Ingat tak lagi integer macam mana? Integer tak ada. Tak ada apa Zuyao? Kenapa tak ada? Double additive. Okey, hari ni kita akan sambung float. Dalam Python dia tak ada double, dia ada float. Okey, sekarang ni kita akan belajar cara memasukkan jenis data iaitu float. Okey, kalau awak buka buku teks, kita dah belajar integer and then dalam muka surat 79 ada dinyatakan double. Double, saya share lah. Okey. Okey, kita dah buat ini, aktiviti ini iaitu menggunakan operator matematik untuk integer. Okey, kalau untuk double, sekarang ni kita tengok double lah. Double ialah sejenis data yang mempunyai nombor integer dan diwakili oleh titik perpuluhan. Okey, ini ialah jenis data double. Tapi double ialah untuk penggunaan bahasa pengaturcaraan C, C++ dan C. Okey, ini ialah untuk double. Kalau di dalam float, okey, kalau dalam pengaturcaraan C, cara declaration dia ialah macam ni. Double 61 sama dengan 3.5, count, nilai double sama dengan 61. Okey, ini ialah pengaturcaraan C. Dia punya coding ialah lebih kurang tetapi perbezaan dia ialah ini, declaration for number tersebut. Okey, di dalam float kita menggunakan, di dalam Python kita menggunakan float, kita tak ada menggunakan double. So untuk membezakan dalam Python sebelum ni ialah integer. Integer ialah untuk nombor yang tiada titik perpuluhan dan juga float ialah number yang mempunyai titik perpuluhan. Okey ya? Setakat ni boleh faham? Cara nak menulis sama juga macam kita buat integer hari tu. Norm 1 sama dengan declare dulu float. Kalau sebelum ni kita buat norm 1 sama dengan integer 3.333, kita declarekan number sebagai norm 1. Norm 1 ialah 3.33. Semua dah buka pengaturcaraan Python belum? Semua dah buka Python belum? Sudah. Yang lain sudah belum? Iwan sudah? Okey, semua dah buka dekat shell. Siapa yang menggunakan handphone boleh buka? 3 orang. Yang lain sudah belum? Zuyao, Yuan sudah, Yuzuan sudah. Yang lain ikut tak? Wizi, Koshwania, Yap Yanze, buka tak? Yang lain buka tak? Anzenjuan, Anzijuan, Jeremia sudah, Syah Jahong, Chupesan, Lim Wijun, Wadeshan, Andrew, Desmond, semua buka. Sebab saya tak nampak apa yang awak buat di rumah. Kalau awak tak ikut, sebab benda ni ialah practical, kena buat sekali. Kalau awak tak buat, awak tak nampak. Siapa yang tak ada ni boleh buat yang cara kita install hari tu. Shime semua okey ya?
Okay. Sekarang ni kita nak menaip ataupun menulis. Kalau ikut buku teks awak di muka surat, perlu ulang tak integer? Tak perlu ulang kan? Perlu tak ulang integer? Cara menulis integer. Perlu ulang tak saya tanya? Untuk sesiapa yang ni sebab kita dah tinggal 2 minggu atau 3 minggu. Perlu ulang tak cara menulis integer? Boleh? Boleh. Okay, sekarang ni nak menulis integer. Okay. Integer ingat integer cara declare dia ialah int dulu. Kalau awak menggunakan shell, okay, kalau awak gunakan shell, awak boleh terus type. Contohnya 7 tambah 3. Awak terus dapat 10. Okay, kalau nak declare cara menulis integer, yang pertama, kalau tengok komputer, tengok dalam buku teks, dia ada di muka surat. Saya ajar satu-satu ya, step by step. Awak kata apa cikgu ni ajar macam ni. Okay, ini ialah step by step cara menulis. Sebab tu awak kena sabar sikit. Okay, cara menulis contohnya A sama dengan, awak kena declare int. int ialah untuk integer. Kalau tengok buku teks muka surat 10. Integer 10. Okay, and then B sama dengan int. int stand for integer. And then awak letaklah nombor berapa, 8 contohnya. And then bila nak buat hasil tambah, itu ialah cara nak menulis integer. A, awak declarekan A ni, awak umpukkan A sebagai pemalar ataupun variable. A, awak masukkan nilai 10 integer ke dalam A. Kemudian bila awak nak buat C sama dengan A tambah B, contohlah. A tambah B sebab awak dah umpukkan A ialah integer 10, B ialah integer 8, so C ialah integer A tambah B. So macam mana nak tahu print? Kita nak print berapa? Print, kita boleh print C. Print C sebab C kita dah tahu print C ialah A tambah B. Semua nampak tak skrin saya ni? Saya share skrin kan? Nampak? Okay, jelas Okay, ini ialah cara untuk declare integer, number integer. So, ini ialah operator matematik tambah. Sebab apa A tambah B? Kenapa tak tambah 10 tambah 18? Boleh juga, tetapi sekarang kita nak tengok ialah cara menulis integer A, integer B, int. Awak boleh juga tulis integer, nak tulis penuh pun boleh, tak ada masalah. Tak boleh bila awak dah buat sebagai output, awak tak boleh edit. So awak boleh je tulis penuh tapi boleh tulis int for integer. Setakat ni faham untuk integer? Okay, kalau tengok dalam buku teks muka surat 79, dia ada latihan tu. Dapatkan hasil tolak A sama dengan 50, B sama dengan 36. Ini saya dah bagi latihan kan hari tu suruh buat, betul tak? Betul tak? Kalau dekat sekolah, saya boleh nampak awak buat individual. Dekat sini saya tak nampak. Jadi, saya nak awak yang interact dengan saya. Sekarang ni, okey ya untuk integer? Okey, Yuan dia jawab. Yang lain mana? Okey, sekarang kita nak buat float. Float, sama, Yuzwan. Okey, bagus. Okey, bagus, Deshan. Okey, sekarang ni kita nak buat float. Okey, buat di bawah tempat yang sama. Ini ialah shell. Shell ni ialah tempat untuk menaik. Awak nampak shell lah? Ada shell dekat sini. Kalau dekat handphone, yang menggunakan handphone ada masalah tak? Awak tolong bercakap kalau menggunakan handphone sebab saya tak. Sebelum ni saya tak pernah mengajar menggunakan handphone dan juga tak pernah pun mempraktikkan penggunaan handphone. Sebab tu saya tanya awak, okey tak setakat ni? Kalau yang menggunakan handphone,
Menggunakan handphone okey tak untuk atur cara Python ni? Hello? Yang menggunakan handphone ada masalah tak? Yuzwan guna handphone ke? Yuzwan? Ya, okey. Setakat ni okey dapat benda yang sama apa yang saya dapat. Okey, terima kasih. Okey, sekarang kita nak berpindah kepada jenis data yang kedua iaitu float. So, saya nak buat satu awak boleh buat komen yang tidak akan dipaparkan di dalam Python ataupun yang akan memberikan arahan kepada awak punya atau cara. Awak boleh buat macam-macam. Awak boleh buat tanda hashtag boleh. Contohnya hashtag. Cara memasukkan data float. Okay. Maknanya benda tu tak akan print di dalam awak punya atau cara. Ataupun ada lagi cara lain untuk memasukkan komen. Boleh juga ada bermacam cara untuk awak masukkan komen. Okay, sekarang kalau kita nak buat float, sama juga macam tadi. Kalau awak tengok buku teks awak, dia buat norm 1 sama dengan, boleh nak enter, nak space ataupun tidak. Norm 1 sama dengan float. Dia declarekan float, nampak tak? Apabila awak tulis float ataupun integer, warna dia berbeza. Okay, float sama dengan 3.333. Float ialah number titik perpuluhan and then enter. Norm 2 sama dengan float 4.222 contohnya. Okay. Then dekat bawah tu dia declare lagi satu. Norm 3 sama juga macam kita buat. Sama dengan norm 1 tambah. Mana tambah? Norm 2. Okay. And then dekat bawah print. Norm 3. Okay, dapat. Yang itu ialah hasil tambah float. Okay, lagi satu cara awak declare. Contohnya dekat sini ya. Kat sini awak buat norm 1. M-O-M-N huruf besar. Norm 1 sama dengan float 5.4 contohnya. Okay, enter. Norm 2 sama dengan float 6.3. Okay. Enter. Norm 3 sama dengan okay, norm 1 tambah norm 2. Enter. And then pin norm 3. Enter. How to backspace? Junior yang mana backspace? Dekat mana? Menggunakan handphone ke apa Junior? Kalau awak dah enter dan dia keluarkan nilai macam ni, kalau awak dah enter macam ni, awak tak boleh backspace dah. Faham? Kalau sebelum awak print, awak baru tulis norm 1, norm 2. Norm 1 plus norm 2. Okay, itu awak boleh backspace. Tapi kalau dah selepas keluar macam ni, awak tak boleh backspace dah. Faham tak Junyo? Sebab tu kalau dalam pengaturcaraan nanti, kalau awak nak buat atur cara, awak tak boleh buat dekat shell. Awak kena buat dekat new file. Bila awak pergi new file, dekat situ awak boleh backspace norm 1 plus norm 2 contohnya. Okay, dekat sini dia ada run. Bila run, dia keluar satu lagi. Sekejap. Python. Okay, 2. Okay, dia keluar dekat sini.
Dekat shell macam ni. Kalau dekat sini, maknanya awak boleh edit dan apa-apa sahaja. Nampak tak perbezaan dia? Shell ni digunakan untuk mempraktikkan apa yang kita pelajari. Tetapi apabila nak buat atur cara, awak tak boleh buat dekat shell. Awak kena buat dekat, awak kena file new ni, file, awak akan dapat satu page yang berbeza dan dia tak akan keluarkan output dekat situ. Bila awak nak keluarkan output, awak kena run, baru awak boleh keluarkan output. Dan di situ baru awak boleh edit awak punya atur cara. Sekarang ni saya tunjuk dekat shell sebab kita nak nampak terus apabila kita melakukan kesalahan terus nampak. Ini dekat shell lah nampak ni. Norm 1 tambah norm 2 dia tak boleh nak baca. Apa dia itu? Nampak dia terus keluar. Ini ialah ralat. Ini ialah ralat yang kita buat dekat ni tadi. Yang dekat kita buat dekat contoh file saya tadi. Faham? Dekat sana yang saya tunjuk dekat file new tadi, dekat sana awak boleh edit sebarang. Awak boleh backspace, awak boleh delete apa-apa. Dekat shell ni bila awak dah enter dan keluarkan output, awak tak boleh delete. Itu perbezaan dia. Faham? Sekarang ni kita nak tengok hasil terus sebab tu kita buat dekat shell. Shell, ada beza shell dengan file original. Cuma dekat handphone saya tak pasti macam mana. Saya minta maaf sebab saya pun tak berapa familiar mengenai coding dekat phone. Coding sama, cuma dia punya interface tu berbeza. Interface di komputer ataupun di phone dia akan berbeza. Okay, setakat ni okay untuk float? Okay tak untuk float? Boleh? Okay, sekarang ni cuba awak buat round. Boleh tak buat round? Okay, sekejap saya tutup ni. Saya buka balik saya punya. Lambat pula. Zuya boleh buat round. Semua boleh buat round tak? Round tu faham tak? Round tu untuk membundarkan titik perpuluhan. Contoh tadi, norm 1 sama dengan float 6.33. Okay. Kita norm 2 sama dengan float 4.44. Enter. Norm 3 sama dengan norm 1 plus norm 2. Sorry. Enter. Pin. Kat sini. Norm 3. Okay. Enter. Dapat macam tu. Lepas tu macam mana kita nak buat round? Keluarkan round. Norm 3, 2. Nampak? Dia jadi 2 titik perpuluhan sahaja. Buatlah kalau 2, 2 lah. Kalau contohnya round. Norm 3, 4. Enter. So dia akan jadi 4 titik perpuluhan. 0, 1, 2, 3, 4. Kosong tu dia tak baca lah belakang. Faham tak? Itu fungsi round. Round untuk membundarkan titik perpuluhan yang banyak ni kepada contohnya selalunya orang akan masukkan 2 lah sebab titik perpuluhan di belakang akan diletakkan sebagai round 10 titik perpuluhan hanya selalunya memang kalau dalam matematik pun so kita akan guna 2. Betul tak? Okay. Setakat ni okay untuk float? Okay. Okay. Okay, sekarang kita nak buat yang ketiga iaitu dah habis float.
Float ialah untuk titik perpuluhan. Sekarang ni kita nak jenis data string. Jenis data string. String jenis data macam mana? Nanti kita akan combinekan integer, float dan juga string tersebut. Jenis data string macam mana? Okey, lagi satu kalau awak tengok buku teks awak, okey saya share balik buku teks Okey, dalam kita dah tengok float, nampak round ni, fungsi round digunakan untuk membundarkan nilai float kepada bilangan titik perpuluhan yang dikehendaki. Okey, itu ialah fungsi round. Sekarang ni char ataupun char karakter. Karakter di dalam Python tidak ada. Sebabnya Python hanya diwakili oleh satu jenis data iaitu string. Karakter digunakan dalam bahasa C++. Okey, kalau karakter ialah huruf A, B, C 111 ataupun digit 01211 and then simbol. Okey, karakter memang ada dalam bahasa C, C++, Pascal, Java, bahasa macam-macam lagi. Okey, tetapi di dalam Python kita hanya ada string. String ialah untuk aksara, kalau dalam C, C++ tadi ada juga string. Maknanya dia ada dua jenis data, karakter dan juga string. Tetapi di dalam Python hanya ada string, dia boleh guna untuk karakter dan juga boleh guna untuk string. Nampak String ialah satu perkataan yang dibina daripada aksara. String terdiri daripada satu urutan aksara-aksara yang berjujukan yang membentuk suatu rentetan. Maknanya satu rentetan negaraku ni ialah string. NEGRAKU ni ialah karakter. Okey, kebanyakan okey, saya tak masuk ini. Okey, sebab tu ini ada saya masukkan dalam exam hari tu, betul tak? Cara nak menulis atau cara menggunakan string. Semasa pengatur cara, nilai string yang diberi kepada suatu pemboleh ubah perlu diletakkan tanda petikan tunggal ini ataupun tanda petikan berganda ini, double quote. Tanda petikan ini berfungsi untuk memberitahu permulaan dan pengakhiran satu ayat. Berikut menunjukkan cara mengisytiharkan pemboleh ubah kepada nilai string negaraku. Lagu sama dengan mesti ada cara untuk declare iaitu str, menunjukkan perkataan selepas itu ialah string. String negaraku nampak first quote ataupun double quote. Okey, nampak cara nak declare data string. Okey, cara dia sama juga, ayat sama dengan str selamat datang, print ayat. Okey, kita tengok dekat sini dulu. Okey, ni jenis data string, dia buat kat sini ayat sama dengan, kalau perlu ada kita punya declaration and then dalam kurungan kena ada pembuka. Sebab apa? Sebab dia kata tadi permulaan. Okey, selamat datang. Tutup, perlu ada penutup and then enter, akan ada print ayat sebab kita dah declare ayat sebagai selamat datang, enter. So dia keluar selamat datang. Okay, yang ni dapat setakat ni? Dapat ikut lagi? Dapat ikut untuk string ni setakat ni? Okay. Okay, lepas tu kalau awak tengok dekat buku teks awak, contoh 3.6 ayat print ayat 4 kat sini. Okay, awak boleh baca dekat sini ya. Memanipulasikan nilai string dan tujuan dia. Tanda ini atau tanda ini mencapai satu aksara atau lebih daripada string. Tanda length menghitung bilangan aksara dalam string. Simbol plus menggabungkan dua string tanpa ruang kosong.
simbol koma menggabungkan dua string dengan satu ruang kosong. Simbol ini ialah simbol star ni. Mengulang string dengan bilangan yang tertentu. Apa nama dia? Lupa dah. Join menambah aksara di antara setiap aksara. Okay. Sekarang kita tengok dulu. Contoh 3.6. Untuk mencapai satu aksara atau lebih dalam string. Okey, kita tengok ayat sama dengan str selamat datang. Print ayat 4. Okey, kita tengok satu dekat sini. Okey, ayat sama dengan str. Kita buat guna satu, selamat datang. Semalat. Selamat datang. Okay. Print ayat. Okay, lepas tu dia buat tanda ini. Mana dia tanda dia? Ini. 4. Lepas tu dia. Sorry. Tutup. Okay, enter. Nampak M. 1, 2, 3. Dari mana 4? Kosong, 1, 2, 3, 4. Okay. Nampak dekat sini? Print ayat 4 merujuk kepada aksara kelima dalam string iaitu aksara M. Nombor yang ditanda disebut di dalam indeks. So, indeks macam kita belajar bermula dari kosong sebab tu dia jadi 4. Kosong, 1, 2, 3, 4. So, M ialah yang ke-4. Sama juga kalau awak buat aksara 5. Contohnya, saya copy ni balik. Aksara 2, saya tukar. So, apa tak keluar? Sekejap. Ayat. Boleh copy ke saya punya? Baru keluar. Selamat datang, L. Okay, dapat setakat ni? Untuk tanda yang pertama kita buat sekarang. Kita buat untuk tanda ini. Kita buat ini. Mencapai satu aksara atau lebih dalam string. Nampak tak? Boleh ikut? Okay, sekarang kita nak buat length pula. Saya tak boleh copy. Kenapa saya punya tak boleh copy? Ayat sama dengan str. Selamat datang. Okay, sekarang kita nak buat yang titik. Pin. Ayat. Kita nak buat titik 2 bertanda tu. Buka quote dia. 10. 14. Tutup balik. Enter. Nampak tak? Dia keluar daripada indeks yang ke-10 hingga ke-14. Kalau awak nak tukar ayat, contoh saya kena buat lain ni. Sama dengan str. Selamat datang. Print. Ayat. Buka balik, saya nak aksara yang ketiga. Hingga 14. Tutup. Nampak?
Dia dapat amat datang. Boleh faham setakat ni? Yang tanda yang pertama kita buat sekarang. Semua boleh buat dan ikut tak? Boleh ya? Okay, sekarang kita nak buat yang kedua. Kita nak menggunakan len. Len iaitu, kita nak guna yang ini. Len, menghitung bilangan aksara di dalam string. So, kita nak tahu berapa bilangan aksara untuk selamat datang yang kita bagi contoh tersebut. Okay, kita nak tengok penggunaan len. So, kita buat cara yang sama. Ayat sama dengan str. Selamat datang. Okay, print. Terus buat len, tak ada print. Len dalam kurungan ayat. Kita nak tahu berapa bilangan aksara yang ada untuk selamat datang. So, bilangan aksara dia ialah 14. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13. Okey, bilangan aksara dia dikira sebagai 1. Bilangan aksara, ada berapa perkataan di dalam tersebut? Titik 01 pun dikira. 14. Okey, boleh ikut setakat ni? Kita nak buat contoh yang seterusnya. Boleh ya? Saya tak laju saya slow je kan? Okey, sekarang kita nak guna contoh yang seterusnya iaitu simbol tambah. Menggabungkan dua string tanpa ruang kosong. Okey, kalau sekarang saya ikut buku teks awak sebiji. Okey, contoh yang pertama ialah A dia declare sebagai str balik. Hello. Ikut balik. And B sama dengan str world. Memang glamour sangat perkataan ini di dalam Python. Hello world ni. And then C sama dengan str dia buat tanda seruan. Mana dia tanda seruan? Nampak sangat saya tak pernah guna tanda seruan kan? Saya tak jumpa tanda seruan saya. Tanda seruan kat mana? Tanda seruan, tanda seruan. Saya boleh jumpa tanda seruan dalam keyboard. Okey, dekat nombor 1. Sorry, saya tak nampak. Kan Zuyao, saya tak nampak. Sorry. Cikgu awak buat lawak. Okay, sekarang saya nak print hello world dengan tanda seruan tersebut. Ya, even saya tak nampak tadi dekat atas 1. Okay, saya nak print hello world untuk world tu rapat tanpa ada sekang. Okay, cara dia ialah print A, dia koma. Bila ada koma akan menjarakkan perkataan tersebut. And then B plus C. Plus C. Tutup. Enter. Nampak?
hello world. World dengan tanda seruan itu rapat. Kalau awak nak buat yang berbeza, saya rasa saya kena copy ini. World. Saya malas type. Sekejap ah. Sekarang saya malas nak type. Okay, saya ambil balik. Kita nak buat yang baru. Enter. Lajunya dah pergi enter. Sebabkan nampak barulah. Spenter indent dah. Type dah senang. Okay, sekarang ni dia akan jadi print. Kita nak buat yang berbeza. A plus B plus C. Enter. Nampak tak? Hello world dia rapat. Yang tadi A, dia koma, B plus C. Dia akan jadi hello and then ada koma, ada sedikit space. Mana dia? Ni nampak yang pertama tadi. Ada space baru dia akan print world. Okay, itu yang pertama. Kalau yang kedua, yang saya buat yang kedua tadi, saya buat A plus B plus C terus dia print tanpa ada sebarang space. Itu fungsi tambah tersebut. And then kalau awak tengok yang ketiga, dia ada print A kali contohnya. So, dia akan print hello, 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 hello. Sama juga kalau awak buat print A, B minus times 5. So, dia akan print world tu sebanyak 5 kali. Itu ialah fungsi star tu, iaitu mengulang string untuk bilangan yang dinyatakan. Contoh bilangan dia 4 kali, bilangan dia 5, so 5 kali dia akan ulang. Okay. Setakat ni boleh? Setakat ni? Boleh ya? Saya tak nampak. Boleh setakat ni? Semua okey? Okay, so kita pergi yang ketiga iaitu 3.9. Simbol join. 3.8 dah, sampai sini dah habis. And then 3.9 kita akan menggunakan simbol join. Join ayat. Dia akan jadi ini selamat datang. Dia akan joinkan. Okay, sekarang ni kita buat yang baru. Okay. Ayat
sama dengan STR, sama juga tulis tadi, selamat, sorry ada tanda ini, selamat datang. Pastikan ada tanda quote tu ya, kalau awak tak buat dia akan jadi uh, ralat. Okey, tanda quote dan juga pembuka ini dan penutup mesti ada. Okey, itu untuk sekarang kita nak guna join. Sekarang print titik 2 tutup. Bila buka satu, tutup pun satu. Titik join. Join ayat. Tak kita nak joinkan ayat tersebut tadi, buka 2 kali, tutup 2 kali. And then enter. Nampak tak? SELMAT tu ada tanda titik 2 macam yang ada dekat join tu. Okay, kalau itu sebab ada tanda 2 tu. Kalau tak mau buat bagi ada pula, buat macam mana? Print. Print. Ni. Ataupun saya guna 2 pun boleh. Print itu and then titik join ayat. Tutup 2 kali balik. Enter. Nampak? Ni sebab saya tak buat space. Kalau awak buat space, baru dia akan jadi nampak. Print. Sekejap, saya buat lagi sekali. Space. Tu 2. Okay, tutup. Titik balik. Join. Ayat. Enter. Nampak? Perbezaan dia. Boleh nampak tak? Join tu dia akan menjarakkan perkataan. Tengoklah kalau kita buat setengah tu, contohnya saya letak simbol lain. Okey, saya bagi benda lain. Print. Saya buat kat sini tanda star senang. Saya buat tanda ni, tanda lain lah. Tanda apa nak letak. Sign ringgit. Nampak tak? Okay. And then, tutup balik. Titik ayat, join. Dalam kurungan ayat. Enter. Nampak tak? Daripada satu perkataan ada sign ringgit, lepas tu baru huruf L, sign ringgit, sebanyak berapa kali yang kita letak, barulah dia akan sampai habis selamat datang tersebut. Nampak? Nampak ya? Yang tu maknanya tanda quote tu akan memberikan apa-apa perkataan yang untuk awak masukkan kat dalam tu. Okay. Sekarang ni habis untuk string. So kita dah habis penggunaan yang ini, yang kita tunjuk contoh dalam buku teks awak ni. Kita dah habis guna fungsi ini. So dapat beza, tanda ini untuk mencapai satu aksara atau lebih dalam string. Tanda len untuk mengira berapa kita punya aksara di dalam string yang kita ada tu. Simbol tambah untuk menggabungkan 2 string tanpa ruang kosong. Simbol koma menggabungkan 2 string dengan 1 ruang kosong. Simbol star dia akan mengulang string sebanyak bilangan yang dinyatakan. Join untuk menambah aksara di antara aksara tersebut. Maknanya join dia akan tambah aksara apa yang kita tambah tadi dengan aksara yang ada di situ. Okay, setakat ni okay? Boleh ikut? String, boolean yang kita dah buat tadi, float dan juga string. Float ialah untuk number titik perpuluhan dan kita dah buat round. Round 2 titik perpuluhan. Round tu terpulanglah berapa round yang awak nak buat, tetapi selalu yang kita guna round ialah round 2. And then kita masuk string. Okay, setakat ni okay? Boleh ikut? Boleh? Okay, saya nak pergi kepada yang jenis data yang ketiga, iaitu integer, float, string dan juga yang seterusnya yang keempat ialah boolean. Boolean yang seperti kita tahu dia ada false ataupun true ataupun palsu atau benar. Boolean ialah berasal dari nama George Boole yang merupakan seorang ahli matematik British. Beliau telah membangunkan satu sistem logik untuk memudahkan satu pernyataan yang kompleks kepada satu persamaan yang mudah. Jenis data Boolean mempunyai hanya 2 nilai, iaitu benar atau palsu. 2 nilai ini juga digelar sebagai nilai logik. Nilai logik Boolean hanya ada 2, iaitu 0 dan 1.
kosong untuk palsu dan juga 1 untuk benar. Dia tak ada betul atau salah, dia ialah benar atau palsu. Itu sahaja untuk boolean. Okay, atau false and true. Bukannya memanglah awak boleh kata alah false tu salah cikgu. Tak boleh. Itu ialah bahasa boolean. Boolean tetap. False sebagai untuk benar, true untuk true untuk benar dan juga false untuk salah. Palsu bukan salah. Palsu dan juga benar. Pastikan jangan silap yang tu. Okay. Okay, ini ialah pengatur caraan Scratch yang awak dah belajar di dalam form 1. And then sekarang kita nak tengok true or false untuk nilai ini. X sama dengan 13, X lebih besar daripada 3. Okay, so sekarang kita buat nilai true or false. X sama dengan 13. Kalau siapa yang tak dapat ikut saya boleh tengok buku teks ya, sebab saya ikut buku teks, saya tak suruh awak buat benda lain lagi. X sama dengan 13. X lebih besar daripada 3. Sorry. 3, enter. Okay, true. Kalau awak tukar X lebih kecil daripada 3, apa akan jadi? Dia akan jadi false. Sebabnya awak punya syarat X awak ialah tadi 3. Okay, faham ah? Untuk benar atau palsu. Sama juga kalau awak buat macam ni. X sama dengan 7. Y sama dengan 2. Okay, dekat bawah ni awak declare X sama dengan Y. Dan Y. Sorry, yang tu tak boleh. Y sama dengan X boleh tak? Try tengok. X lebih besar daripada 6. True. Y lebih kecil daripada 9. True. Y lebih besar daripada 2. False. Dia tak baca yang bawah ni. Dia baca X sama dengan 7, Y sama dengan 2. So, Y lebih besar daripada ni salah. Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Baru true. Kalau untuk sama, dia ada 2 persamaan. Kalau Y sama dengan sahaja, tu ialah pemboleh ubah variable. Boleh? Untuk boolean. Okay? Boolean hanya true or false sahaja dia akan keluar. Okay, sekarang kita nak buat kalau awak tengok soalan di buku teks awak ni ialah memperjelaskan jenis data sahaja. Nama Nurul Aini, kelas 2 aman. Subjek 8, purata markah 75.8. Adakah purata markah lulus? Ya. Okay, dia nak jenis data. Nama Nurul Aini, yang ni ialah string. Kelas 2 aman, string. Jumlah subjek 8. 8 ialah integer. Purata markah 75.8 ialah float. Adakah purata markah lulus? Ya. Ya ini ialah true or false. Boolean. Itu sahaja. Kalau untuk ini. Dekat ni ada masalah tak untuk cara menulis float, string dan juga boolean? Tak ada Zui. Kenapa saya keluar terus? Yang lain ada masalah tak?
Okay, maknanya awak dah faham pemboleh ubah dan juga pemalar. Pemboleh ubah ialah jenis data yang digunakan. Kemudian pemboleh ubah dia nilai yang disimpan oleh apa-apalah, contoh nama sama dengan str Daniel. So Daniel itu disimpan oleh nama. Itu ialah pemboleh ubah. Kalau awak tengok buku teks nanti. Okay, nanti kita nak belajar cara untuk perubahan nilai. Ada apa-apa masalah tak setakat ni? Okey, semua tak ada masalah. Okey dah. Okey, setakat ini yang hari ni itu dulu. Nanti next week baru kita masuk cara memasukkan nilai, cara pengiraan untuk mengira peratus. Ni apa? Peratus, purata markah, and then macam mana nak masukkan aplikasi matematik tersebut. Okay? Okay, semua dapat ikut ya. Saya harap semua dapat ikut yang masuk dalam kelas ni. Jangan mendengar sahaja. Pastikan awak buat sebab nanti akan ada projek. Kalau awak tak tahu macam mana cara nak menulis data-data tadi, awak akan ada masalah. Ini ialah basic dahulu kita belajar. Memang baru awal. Tak ada banyak lagi. Okay, tak ada, kalau tak ada apa-apa soalan, setakat ini dulu. Kerja pun saya tak bagi sebab kita dah buat secara praktikal. Susah nak hantar dak kerja nanti. Okay, kalau macam tu nanti kita buat minggu depan untuk cara pengiraan pula. Okay, jumpa lagi. Bye. Cepatnya Jeremiah keluar. Okay, sama-sama. Bye-bye. Terima kasih cikgu, bye-bye. Sama-sama siapa ini? Lam Yanzin. Bye-bye Yuan. Bye-bye Yuzwan. Bye-bye Wenjun. Bye-bye Zuyao. Bye-bye Yanzin.